Kota Mekah tingkatan 3. Apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah peristiwa pembukaan Kota Mekah, bagaimanakah terjadinya pembukaan Kota Mekah, kronologi peristiwa pembukaan Kota Mekah, faktor kejayaan pembukaan Kota Mekah, apakah langkah yang akan diambil oleh Rasulullah selepas pembukaan Kota Mekah, dan yang terakhir, apakah iktibar daripada pembukaan Kota Mekah. Jom kita lihat peristiwa pembukaan Kota Mekah. Ia bermula apabila ada dua kabilah, iaitu kabilah Bani Bakar dan kabilah Bani Khuza'ah. Dua-dua kabilah ini bermusuhan sejak zaman jahiliyah. Kabilah Bani Bakar mengikat janji dengan musyrikin Mekah, manakala kabilah Bani Khuza'ah mengikat janji dengan Rasulullah SAW. Kedua-dua kabilah ini terikat dengan satu perjanjian, iaitu mengikut perjanjian Hudaibiyah, dua kabilah ini tidak boleh berperang selama 10 tahun. Tetapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijrah, di mana Naufal bin Muawiyah mengetuai sekumpulan daripada kabilah Bani Bakar dan musyrikin Mekah menyerang Bani Khuza'ah yang sedang berada di Al-Wadir. Beberapa orang Bani Khuza'ah telah dibunuh dan sebahagian mereka dibunuh di Tanah Haram. Lalu Amru bin Salim Al-Khuzai, iaitu ahli Bani Khuza'ah, segera memaklumkan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW di Madinah. Hal ini kenapa? Kerana perjanjian Hudaibiyah terbatal kerana musyrikin Mekah melanggar isi perjanjian tersebut, iaitu tidak boleh berperang selama 10 tahun. Maka terbatalnya perjanjian ini, maka Rasulullah SAW segera merancang strategi untuk membuka Kota Mekah. Sekarang jom kita lihat kronologi pembukaan Kota Mekah. Ia bermula di Madinah, di mana Rasulullah merancang secara rahsia untuk memasuki Kota Mekah. Pada 10 Ramadan 8 Hijrah, Rasulullah SAW bergerak ke Mekah dengan 10,000 tentera. Ketua sementara Madinah adalah Abu Rahm Al-Ghifari. Kemudian, tentera Islam telah berhenti di Maruz Zahran. Rasulullah memerintahkan tentera menyalakan 10,000 unggun api. Pada pagi Rabu 17 Ramadan tahun 8 Hijrah, Rasulullah meneruskan perjalanan menuju ke Mekah. Musyrikin Mekah terkejut dengan kedatangan tentera Islam. Abu Sufyan telah meninjau pasukan tentera Islam, lalu terserempak dengan Abbas. Kemudian dibawa menemui Rasulullah SAW. Abu Sufyan telah memeluk Islam, maka Rasulullah menghargai pengislamannya. Maka Rasulullah memberi jaminan keselamatan kepada sesiapa yang berlindung di rumahnya. Abu Sufyan mengumumkan kepada musyrikin Mekah agar berlindung di rumahnya, rumah masing-masing atau dalam Masjidil Haram. Kemudian di Zutua, Rasulullah SAW membahagikan tentera kepada 4 pasukan di bawah 4 panglima, iaitu Rasulullah sendiri, Khalid bin Al-Walid, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Setiap pasukan ini telah masuk ke Kota Mekah melalui arah yang berbeza.
Tiada sebarang tentangan yang diterima oleh tentera Islam kecuali pasukan Khalid bin Al-Walid. Mereka telah dihalang oleh sekumpulan musyrikin Mekah yang menyebabkan 2 sahabat gugur syahid dan 12 musyrikin Mekah telah terbunuh. Dan akhirnya Rasulullah dapat memasuki Mekah, iaitu Mekah berjaya dibuka pada tahun ke-8 Hijrah 630 Masihi. Allahu Akbar. Apakah faktor-faktor kejayaan pembukaan kota Mekah? Antaranya ialah petunjuk Allah Subhanahu wa taala daripada mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum perjanjian Hudaibiyah menjadi tanda pembukaan kota Mekah semakin hampir. Yang kedua, strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perancangan secara rahsia agar tidak diketahui oleh pihak musyrikin Mekah, menyalakan 10,000 unggun api pada waktu malam untuk menimbulkan rasa gerun pihak musuh. Pembahagian 4 pasukan tentera masuk ke Mekah mengikut arah berbeza. Itulah strategi sehingga terjadinya pembukaan kota Mekah. Yang ketiga, tentera Islam mempunyai semangat jihad yang tinggi dan berdisiplin, di mana kesatuan tentera Islam di bawah panji Islam tanpa mengira suku, kaum dan kabilah. Kepatuhan tentera Islam kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, musyrikin Mekah yang bertambah lemah. Banyak pemimpin Quraisy telah memeluk Islam sebelum pembukaan kota Mekah seperti Khalid bin Al-Walid dan Abu Sufyan. Sebahagian pembesar Mekah telah mati sebelum pembukaan kota Mekah seperti Abu Jahal. Tidak semua musyrikin Mekah bangkit menentang kemarahan tentera Islam. Itu adalah 4 faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Sekarang jom kita lihat apakah langkah yang diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan kota Mekah. Antara langkah tersebut ialah Rasulullah menegakkan syiar Islam, di mana menunaikan tawaf dan mengucup Hajarul Aswad, memusnahkan 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah dengan menggunakan busurnya, mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan di atas Kaabah, dan juga yang terakhir menghantar pasukan ke sekitar Mekah untuk menghapuskan berhala seperti berhala Uzza, Suwa' dan Manat. Yang kedua, Rasulullah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, iaitu menyeru musyrikin Mekah untuk memeluk Islam, berbai'ah dengan penduduk Mekah di Bukit Safa agar tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencuri, berzina dan membunuh anak. Yang ketiga, Rasulullah menguruskan pentadbiran Mekah, di mana Rasulullah mengekalkan pengurusan kunci Kaabah kepada Utsman bin Talha. Kemudian memerintahkan Abu Usaid Al-Khuzai untuk memperbaiki beberapa bahagian Masjidil Haram. Yang terakhir, Rasulullah telah memaafkan kesalahan penduduk Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisytiharkan kemaafan kepada musyrikin Mekah yang pernah mengingkari baginda. Mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Apakah pengajaran ataupun iktibar yang kita boleh perolehi daripada pembukaan kota Mekah? Kita hendaklah mengamalkan ciri-ciri kepimpinan berdasarkan syariat Islam supaya agama Islam dihormati. Kita hendaklah melakukan sesuatu tugas secara terancang untuk menjamin kejayaan tersebut. Dan yang terakhir, kita hendaklah memaafkan kesalahan orang lain kerana semua manusia berhak mendapat kemaafan.